Kehebahan semasa melalui medium radio, sosial media, televisyen dan dari bilik gerakan banjar negeri atau daerah yang berhampiran. Sediakan keperluan asas seperti bekalan air bersih, makanan tidak mudah rosak dan peralatan kecemasan secukupnya. Pastikan dokumen penting disimpan di tempat yang selamat. Sentiasa cakna lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Parkir kenderaan di kawasan tinggi dan pastikan ianya dikunci. Akhir sekali, pastikan telefon sentiasa dekat dengan anda dan berfungsi dengan baik. Pesanan ini daripada kami, Radio RTM. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada anda yang setia mendengar, okey. Dan Alfa 102 kembali menemui anda pada pagi ini, pagi Isnin 20 Disember 2021. Kita nak membicarakan berkenaan dengan komunikasi dalam penyelesaian masalah. Untuk itu, kita bersama-sama dengan yang berusaha Encik Muhammad Shirazi Hafiz bin Abdul Aziz, ataupun Tuan Hafiz, ya, seorang pensyarah PACE iaitu Professional and Continuing Education Universiti Utara Malaysia UUM, yang dah pun berada di talian bersama-sama dengan kami sekarang ini. Halo, Assalamualaikum Tuan Hafiz. Waalaikumsalam, Lin. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Bagaimana adanya Tuan Hafiz di sana? Alhamdulillah sihat. Terima kasih banyak-banyak, ya. Baiklah, seperti mana kita punya tajuk pada pagi ni, komunikasi dalam penyelesaian masalah. Kita tahu, ya, komunikasi ni kita boleh takrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan juga fikiran seseorang individu itu ataupun kumpulan yang lain, dan ia juga merupakan proses interaksi lah antara kita dengan orang lain nak menyampaikan maklumat, menghasilkan pemahaman. Kalau maklumat disampaikan tapi tak faham pun susah juga, kan, Tuan Hafiz? Ya, betul. Dan komunikasi juga mengambil bentuk baik sama ada secara lisan maupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, ya, sentuhan, hubungan mata dan juga penulisan. Jadi istilah gagal komunikasi ataupun paling popular disebutkan sebagai miscommunication sering dijadikan alasan, ya, bila ada masalah timbul. Mungkin Tuan boleh jelaskan berkenaan dengan isu kegagalan dalam komunikasi, tak kira sama ada hubungan ibu anak, suami isteri, di pejabat, bos dan juga pemajikan dan juga pekerja. Macam mana ni? Itu dari segi umum, dari segi teknikal, miscommunication tu adalah disebabkan halangan, ada dikatakan barriers dalam komunikasi. Dari segi kegagalan komunikasi itu kita boleh lihat daripada beberapa segi. Yang pertama, daripada perspektif elemen komunikasi itu. Kegagalan komunikasi itu adalah barrier yang dipanggil noise. Noise ni kalau bahasa standard ni kalau ditranslate kan adalah bunyi, tapi istilah komunikasi itu adalah salah satu elemen proses komunikasi yang menyebabkan kualiti komunikasi itu jadi rendah. Lepas tu yang keduanya dari segi perspektif halangan, yang juga banyak dibincangkan dari segi prinsip pengurusan secara akademik lah. Jadi yang pertama tadi berkenaan dengan gangguan ni, dia ada beberapa jenis gangguan, iaitu gangguan mental, gangguan fizikal dan gangguan fisiopsikologi. Okey, kalau kata miscommunication, kadang-kadang kita bercakap dengan orang, kita atau orang tu pun sendiri, kalau ada gangguan mental, maknanya dia ada fikir benda-benda lain. Macam contoh sekarang ni kan, kita jangan cakap dengan dia, duduk fikir pasal masalah dia di rumah, ada banjir berlaku, banyak barang dia hilang, dia duduk fikir benda tu. Jadi apabila kita bercakap dengan dia, ada halangan komunikasi berbentuk gangguan mental, sebab ada sesuatu yang berada di fikiran dia menyebabkan dia jauh daripada kita punya komunikasi pada waktu tersebut. Dan yang keduanya mungkin gangguan fizikal. Gangguan fizikal ni dikaitkan dengan persekitaran. Bila kita bercakap, ada benda-benda lain, bunyi, ganggu lintas, bunyi horn. Kalau ada aksiden, bunyi aksiden. Mungkin keadaan persekitaran masa tu kita bercakap bilik yang panas, mengganggu secara fizikal komunikasi pada waktu tersebut. Tapi selalunya miscommunication ni disebabkan oleh gangguan fisiopsikologi. Dia merujuk kepada keupayaan diri atau keupayaan pendengar yang mempunyai tahap
perbezaan tahap dari segi pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Ataupun budaya yang berbeza. Maknanya penting bila seseorang itu bercakap, nak menyampaikan maklumat, pihak yang mendengar juga perlu fokus, perlu berikan perhatian sepenuhnya dan kosongkan minda teringat masalah-masalah yang membelenggu dirinya lah. Kalau tidak nanti mesej itu tak sampai kan, Tuan Hafiz? Ya, betul. Ya, betul. Dia it takes two dia, bahasa Inggeris cakap imagine. Untuk kita sebagai sumber yang bercakap dan juga penerima yang mendengar. Okey. Jadi kalau kita nak cakap di mana-mana saja pun kita tengok kita tengok dengan siapa yang kita cakap. Betul. Cara mana kita nak cakap kan. Dan kita mengambil contoh juga ya Tuan Hafiz berkenaan dengan situasi bencana banjir yang berlaku sekarang ini yang melanda negara kita. Apabila terputusnya sistem komunikasi memang boleh mencetuskan suasana panik kan. Dan selain itu juga Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga kerugian berbilion ringgit apabila hanya beberapa jam saja gagal berfungsi. Dan ini bermaksud juga platform komunikasi ini sangat-sangat penting. Jadi apakah agaknya kesan kepada negara kita pula dan juga kepada masyarakat apabila kita ni gagal berkomunikasi dengan baik? Okey. Kalau secara amnya, kalau nak cakap secara amnya memang banyak kan. Saya nak bagi contoh daripada awal lagi kedatangan Islam di bumi Arab kan. Bagaimana kalau tak ada komunikasi, macam mana Islam nak disebarkan? Ataupun semasa sebelum kemerdekaan, bagaimana cara untuk mewawarkan bahawa tanah Melayu telah dijajah oleh Jepun. Betul. Kemudian macam mana nak diwawarkan tanah ditawan semula oleh British dan mendapatkan kemerdekaan. Masa ancaman banjir ni kan. Ya. Macam mana kita nak dapat tahu kan tentang pemotongan air dan sebagainya. Okey. Dulu masa komunikasi ni tak berapa maju seperti sekarang. Kadang-kadang kita dapat tahu pemotongan air setelah air dipotong kan. Sekarang ni pihak katakan Syabas bagi tahu awal 6 jam 8 jam awal pun kata kenapa last minute kan. Kenapa last minute? Padahal sempat je kalau kita nak menyimpan air kan, nak menakung air. Ya betul. Tengok pun daripada segi betapa pentingnya komunikasi ni kan. Kita tengok dari segi tak apalah kalau kita tolak tepi perbincangan akademik, kita tengok dari segi filem. Beberapa filem contohnya dulu Independence Day, Battleship kan. Kita tengok macam mana kata alien nak melumpuhkan peradaban manusia. Pertama sekali dia buat apa? Dia lumpuhkan sistem komunikasi. Komunikasi terlebih dahulu. Supaya kita ni gagal berhubung antara satu sama lain. Ya betul Lin. So nak cakap dari segi kegagalan komunikasi ni banyak kalau kita nak cakap sama ada dari segi keseluruhan mikro ataupun dari segi mikro dari segi individu kan. Bayangkan tiada pengawasan atau hibahan kan, dipanggil instrumental surveillance. Kalau tak ada, macam mana kita nak sebarkan informasi? Betul. Macam mana kita nak sebarkan orang-orang yang aktif dalam bermain saham contohnya kan, nak tahu saham naik ke turun kan, dan sebagainya. Amaran banjir, tsunami, macam mana tanpa komunikasi nak diberikan kepada orang-orang awam. Ya, dan sebenarnya bila berlakunya banjir kilat kan, terutamanya di Selangor, memang kita tidak sangka selama berpuluh-puluh tahun tidak berlaku banjir di Selangor. Tiba-tiba dalam sehari dua hujan lebat berterusan, air naik sampaikan ada yang terpaksa panjat bumbung untuk mendapatkan bantuan. Apatah lagi betul. Macam mana kalau kita nak charge kita punya telefon bimbit kan, nak dapatkan signal dan sebagainya, dan difahamkan bekalan elektrik juga terputus. Jadi ini antara kesan yang cukup besar jugalah kepada mangsa banjir kan. Kita tengok dari segi video viral tersebut kan, yang jadi masa banjir, yang rakam dan sebagainya. Kata mana ni tak ada orang ke nak call, tak ada orang ke nak call pihak berkuasa, adakah pihak berkuasa dah tahu dan sebagainya. Itu dari segi itu sendiri kita tahu tentang pentingnya komunikasi, ya, perhubungan dan sebagainya. Betul-betul. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika ya Tuan Hafiz. Kita akan sambung kembali selepas ini.
Okey, boleh. Kepada pendengar-pendengar jangan ke mana-mana, teruskan siaran. Inilah Alpha 102 Nasional FM Alpha 102. Teruskan siaran untuk hari Isnin ya. Hari ini 20 Disember 2021 kita membicarakan berkenaan dengan komunikasi dalam penyelesaian masalah bersama-sama dengan yang berusaha Encik Muhammad Shirazi Hafiz bin Abdul Aziz yang berada di talian, pensyarah Professional and Continuing Education dari Universiti Utara Malaysia bersama-sama dengan kami. Baiklah, seperti mana yang kita ketahui ya, komunikasi ni sebenarnya tujuan kita nak menyelesaikan masalah daripada kita menyampaikan maklumat kan. Namun bagaimana agaknya Tuan Hafiz melihat konsep komunikasi zaman sekarang, terutamanya di kalangan generasi sekarang ini? Perbezaan pendapat yang seringkali mencetuskan perbalahan terutamanya di media sosial, masing-masing nak menang kan? Dan lebih sedih lagi sehingga menggugat perpaduan ketenteraman awam. Jadi macam mana Tuan melihat konteks ini? Ya, betul. Dulu sebab sekarang ni media komunikasi itu terbuka kan. Di mana-mana saja kita tu macam-macam gelagat, macam-macam kerenah kita dapat kan melalui terutamanya melalui media sosial kan. Tapi nak dikaitkan dengan isu ni, banyak ruang pandang yang boleh diberi oleh pakar-pakar dengan akademisian lain seperti sosiologi, psikologi, pakar perubahan dan silang budaya dan sebagainya. Jadi biarlah saya hanya menjawab dari perspektif pribadi saya yang akan dikaitkan sedikit dengan pengetahuan asas komunikasi. Jadi saya boleh nampak, saya setuju banyak perbezaan pendapat terutamanya di media sosial yang boleh mencetuskan perbalahan sehingga menggugat perpaduan. Ya. Ada beberapa perspektif yang boleh saya usulkan dalam berkenaan isu ni. Yang pertama perspektif am, yang kedua perspektif komunikasi sebagai refleksi diri. Okey, yang dikatakan perspektif am ni dari sudut komunikasi. Apabila sesuatu isu tersebut dibentangkan, ada benda itu bertentangan dengan pendapat kita, fokus hendaklah diberikan kepada fakta atau isu, sama ada kita nak menolak atau menyanggah fakta tersebut. Kalau kita nak menolak, menyanggah fakta tersebut, apa yang kita perlu reply? Kita bagi fakta sokongan, bukti-bukti kan, citation atau quotation dari individu yang pakar, berkredibiliti dan lain-lain. Tapi sekarang ni berlaku sebaliknya kan. Kalau kita bercakap tentang benda yang orang tak setuju, kita dilabelkan. Tak kisahlah sesiapa pun dalam media sosial tersebut kan. Betul. Kalau kita cakap, kalau kata sesuatu isu yang kita tidak bersetuju dengan pandangan-pandangan isu kerajaan, dah kita dilabelkan sebagai, minta maaf nak cakap, ada orang label kata macam IPH kan. Cukup. Kalau kita sokong pendapat ataupun pandangan kerajaan kan, sebab benda tu baik, dah dilabel sebagai macam IBN kan. Contohnya kan. Jadi praktis itu dah jadi macam biasa dekat negara kita ni. Maklumlah sebab kita tak berdepan dengan orang tersebut kan, kita hanya menulis. Di sebalik kita bertemu, mungkin belakang beranilah buat macam-macam kan. Betul. Jadi tapi saya lupa quote ni daripada sesuatu individu tertentu, biasa mengatakan bahawa apabila seseorang itu pada penghujungnya membalas hujah kita dengan kata-kata kesat, cacian ataupun makian, itu adalah ego seseorang yang gagal mengalahkan kita secara intelektual. Dia dah dikatakan mati akal lah kan. Kita bagi fakta dan sebagainya, dia tak boleh buat apa-apa, dibalaslah dengan cacian, kemakian dan sebagainya. Ego dia yang gagal mengalahkan kita secara intelektual. Ada individu, minta maaf saya terlupa siapa yang cakapnya. Kan? Jadi kalau kita tidak mengawal ego kita kan, kita akan berdepan dengan masalah yang lebih besar lagi dalam komunikasi. Dan selain itu juga, seringkali kita lihat di media sosial, masih lagi menyentuh pasal media sosial, bila ada isu yang berlaku, mereka cepat-cepat menularkan berita tersebut, dah jadi tular, mendapat perhatian ramai. Kemudian
ada jalan penyelesaiannya. Tapi kalau tidak ditularkan, tak ada jalan penyelesaiannya. Jadi adakah ini sesuatu yang sihat ke? Macam mana? Okey, dia ada dua jawab. Satu, sebenarnya secara umum benda itu adalah benda yang sihat sebenarnya. Tapi ada juga beberapa perkara yang tidak sihat. Memang ada segelintir ada segelintir individu yang menggunakan taktik kurang sihat untuk menjadikan diri sendiri popular. Betul. Tak kiralah populariti negatif atau positif. Pada pendapat saya sendiri, benda tu efektif tapi tak sihat. Dia mengambil konsep lebih ramai ingatkan sesuatu negatif daripada yang positif. Bayangkanlah kalau kita berdepan dengan katakan customer, kita ada 100 customer satu hari. Pelanggan, ada satu pelanggan yang buat hal dengan kita dan sebagainya. Pelanggan tu yang kita ingat kan. Balik rumah, yang tu. Yang 99 yang bagus ni kita tak ingat. Kita terbayang-bayang muka yang negatif tu. Betul. Itu dari sudut agama pun matlamat tak menghalalkan cara kan. Lagipun Tuhan kata kabur maqtan indallahi an taqulu bima la taf'alun. Kata Allah tu murka pada orang-orang yang bercakap tapi dia tak buat, ataupun tak buat tapi dia bercakap. Satu lagi berita viral ni kalau negatif, ialah orang tu tahu benda ni satu dosa, tapi orang tak ingat dosa tu tak terberhenti begitu saja. Kita viral sesuatu yang buruk, okey, kat orang satu dosa. Orang tu viral kepada 100 orang, 100 lagi dosa. Orang tu viral kepada 100 orang tu viral kepada 1000 orang, 1000 lagi dosa. Ibaratnya macam dosa berangkai-rangkai lah ni. Betul, berangkai-rangkai. Kan? Jadi dalam konteks ini sebenarnya bagaimana agaknya cara komunikasi yang lebih berkesan, yang lebih baik kan bila kita nak berkomunikasi dengan orang, tak kiralah dalam organisasi, di pejabat, di kalangan masyarakat, di kawasan kejiranan maupun ahli keluarga dan juga antara kita sahabat handai ni. Yang terbaik macam mana? Okey, sebenarnya kalau sini balik pada viral tadi, banyak lagi cara-cara yang lebih sihat. Dan kita kalau kita belajar ambil pengajaran daripada model-model komunikasi atau teori komunikasi, banyak yang boleh kita ikut nilai viral ni. Contohnya mengulang sesuatu berita. Dia dipanggil satu cultivation analysis. Iaitu mengulang sesuatu berita berulang-ulang kali. Ni kawan saya buat. Salah seorang kawan rapat saya dalam grup dia promote dia punya life insurance ke dan sebagainya kan. Tiap hari dia hantar kan. Kenaan dengan ni, kebaikan dan sebagainya. Kalau orang tak layan, tiap hari dia hantar, orang akan ingat. Jadi selama-kelamaan orang akan pergi approach dia. Kan? Dan media banyak guna lagi satu dipanggil opinion leaders model. Menggunakan individu-individu berkredibiliti untuk bercakap sesuatu supaya orang bersetuju atau membeli sesuatu barangan atau mengikuti apa yang hendak media mahukan. Opinion leaders model. Orang-orang yang viral pun boleh guna juga kan. Kalau jual barang, kita boleh panggil orang yang famous dan sebagainya untuk mempromosikan barang kita. Banyak lagi benda-benda positif melalui viral yang boleh digunakan. Jadi berkenaan dengan organisasi besar masyarakat dan keluarga untuk menggunakan pakai teknik komunikasi ni, sebenarnya elemen komunikasi itu sendiri mengajar kita bagaimana nak mempertingkatkan kualiti komunikasi itu. Kita tahu sebenarnya komunikasi itu adalah proses mengantar maklumat daripada seseorang kepada seseorang kan. Kalau dikatakan proses, seperti juga proses-proses lain, proses pembuatan kek, proses nak buat sesuatu barangan, setiap proses tu ada elemen dia. Macam kek ada tepung, ada susu dan sebagainya. Pastikan elemen-elemen tersebut berkualiti, barulah dapat satu proses yang berkualiti. Begitu juga komunikasi, sumber cerita kan. Macam mana kita nak mempertingkatkan diri kita sebagai sumber orang yang bercakap kan. Betul. Kita kena ada
kemahiran berkomunikasi. Kita kan ada pengetahuan kalau kita nak cakap kan. Kita kena ada sikap yang baik. Kita kena ada, kita kena fikir siapa status kita. Itu yang paling penting. Setiap yang kita cakap ni mengkomunikasikan kita. Bukan semestinya orang yang bersenang seperti isu kita bercakap tu. Orang tengok kita cakap macam mana dan sebagainya. Kan? Ya, betul. Dan saya sering kali juga teringat pesan orang lama-lama ya, untuk anak-anak muda kalau bercakap dengan orang tua-tua tu, adab kena jaga. Orang kata apa? Kena duduk, kan, kena bercakap dengan nada, intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu menjerit-jerit, menengking dan sebagainya. Dan saya kira ia boleh terus diamalkan sampai sekarang ya, untuk generasi zaman sekarang. Kita ibu ayah ni kena selalu pesan dengan anak-anak kita cara nak berkomunikasi dengan betul, kena ada ilmu dan sebagainya, kan. Tu dia. Mudah-mudahan komunikasi tu, apa orang kata, dapat berkembang dengan lebih baik lah. Tidaklah ada salah faham di kemudian hari nanti. Ya, betul. Tapi saya tengok, ni pengalaman saya lah sebagai tenaga pengajar dan juga tenaga pengajar sambilan di universiti swasta, lagi 2 universiti yang lain. Saya tengok anak-anak muda kita sekarang ni jauh lebih baik segi hormat dia, komunikasinya dengan mungkin zaman-zaman saya yang lahir hujung 70-an, pertengahan 70-an ni. Saya tengok respect. Lebih tinggi lah zaman sekarang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya fikir kan. Daripada sekolah saya dulu, saya tengok perbandingan zaman saya bersekolah dengan murid-murid pelajar-pelajar sekolah saya sekarang. Berbeza ya? Memang banyak perbezaan. Itu kita kena raikan lah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan hari ini dapat sama-sama kita semat dalam minda kita. Tak kira untuk golongan generasi muda ke ataupun yang dah berusia. Yang paling penting kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih bijak dan juga dengan lebih berilmu lah ya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Tuan Muhammad Shirazi Hafiz bin Abdul Aziz, pensyarah PACE, Professional and Continuing Education dari Universiti Utara Malaysia. Ada rezeki kita akan jumpa lagi ya. Okey, terima kasih banyak Lin. It's a good communication. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.